Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar macam mana nak menyediakan slide pembentangan menggunakan mobile phone. Okay. Dalam menggunakan mobile phone ni macam-macam apps kita boleh guna, tapi untuk hari ini kita akan share, kita akan belajar, kita akan berkongsi bersama-sama macam mana nak menggunakan PowerPoint dalam telefon. Maksudnya kamu boleh menyediakan slide pembentangan hanya menggunakan smartphone, mobile phone yang ada pada kamu. Kiranya kalau tak ada laptop tu bukanlah satu masalah dalam penyediaan slide pembentangan kamu. Okay, so macam mana caranya? Jom saya tunjukkan. First, kamu kena install dulu. Install dulu Microsoft PowerPoint. So, okay, macam contoh saya tunjuk kat sini. Saya dah ada dah PowerPoint. So, klik di PowerPoint ni. So, dia akan keluarlah kalau kamu pernah download any file, sebarang file yang menggunakan PowerPoint adalah dalam list handphone kamu. So, kita belajar mula-mula macam mana kita nak buat slide. Okay, kalau kamu tengok dekat bahagian atas tu, di penjuru kanan atas ada tanda tambah. Ada tanda tambah kan? Jadi kamu klik dekat tanda tambah tu, dia akan keluar new. New. Okay, tengok dekat bawah tu create in. Create in. Create in ni maksudnya kat mana kamu nak save kerja kamu tu nanti. Macam contoh, saya punya ni dia ada 2 drive. Saya ada satu OneDrive IK Anniversary, satu OneDrive Mara dan this device. Maksudnya kamu punya telefon. Kalau kamu nak save dalam telefon kamu, this device lah. Okay, contoh macam saya nak save dalam OneDrive. Macam kamu nak save dekat this device, kamu kliklah dekat this device. Okay, saya pun dah klik. Okay, saya nak simpan di OneDrive IK Anniversary. Di sini ada pelbagai design untuk kamu punya slide. Macam-macam design. Macam-macam design yang kamu boleh pilih. Kamu boleh pilih lah. Kalau kamu tengok betul-betul design ini tak banyak beza pun dengan yang ada dalam laptop. So, kamu pilih lah which one yang kamu nak. Sebagai contoh, hari ini kita menggunakan design core table. Okay, kita ambil, kita pun klik core table. Okay. So, ini design yang kita pilih. So, macam mana pula kita nak bahagikan kolom ke, nak masukkan gambar ke, nak letak tulisan ke. So, dekat sini, kamu tengok ada pelbagai features yang ada dekat bawah ni. Ni yang saya slide bawah ni. Kalau kamu tengok saya slide bawah ni. Okey, yang pertama ni adalah untuk kita letak layout dia. Sama ada kamu nak layout macam yang ada sekarang ni. Ni layout yang macam ada sekarang ni. Okey, ataupun layout yang ni. So dia akan jadi macam ni. Ke kamu nak layout macam mana? Kamu boleh pilih lah. Layout macam mana yang kamu nak. Kalau layout yang kamu nak ada dua kolom, ambil yang to content ni. So, layout kamu akan jadi macam ni. Okay. So, untuk hari ni, saya mungkin nak tunjuk sebab ini slide yang pertama kan. Slide yang pertama, kita nak buat title slide. So, title slide. Klik dekat title slide. Kita nak masukkan tulisan. Macam mana kita nak masukkan tulisan? Double tap. Nampak tu dia cakap. Double tap to add title.
So, double tap lah. Double tap tu maksudnya 2 kali sentuh. Kalau guna laptop, kalau guna mouse, kamu 2 kali klik. Tapi sekarang kita menggunakan mobile. So, mobile kita adalah touch screen kan. So, kita klik 2 kali lah. Kita tap lah. Tap 2 kali. Lepas tu tulislah kamu nak tulis apa. Okey, contoh hari ni kita nak menyediakan slide untuk tajuk kenegaraan. Contoh kenegaraan. Contoh ini adalah tajuk pembentangan kamu. So, double tap to add subtitle. Kalau tengok kat bawah ni. Dia kata double tap to add subtitle. Mungkin contoh kita double tap. Disediakan oleh. Disediakan oleh. Mungkin kamu boleh letak nama kamu, nama ahli kumpulan kamu. Okey. Habis. Untuk slide yang pertama. So, jelas. Kamu boleh tengok balik nanti macam mana mula-mula kita nak create slide. Kita nak tambah slide yang kedua. Macam mana pula kita nak tambah slide yang kedua? Nampak tak ada tanda tambah dekat tepi ni? Dekat bawah penjuru kanan ada tanda tambah. Itu adalah untuk create slide selepasnya. Okay, so tambah. So dapatlah slide baru. Okay, untuk slide ni contoh. Okay, kamu nak tukar dia punya layout. Macam biasa juga, klik di bahagian layout. Layout ni. Okay, klik. So, pilihlah nak yang mana. Tadi kita dah ambil title slide. Sekarang title and content. Nak ambil comparison. Mungkin kamu nak buat comparison, kamu kliklah dekat bahagian comparison. Contoh macam saya, untuk slide yang kedua, saya nak buat title and content. Klik title and content. So, double tap macam biasa. Setiap kali kamu nak masukkan tulisan, just double tap. Double tap di bahagian mana yang kita nak masukkan tulisan tu. Okay. Ini untuk dalam contoh tadi kita punya tajuk pembentangan kita adalah kenegaraan. Okay. Mungkin dia punya content, isi kandungan dia. Mula-mula sekali is pendahuluan. Contoh lah. Ni saya bagi contoh. Nanti kamu guna cara ini untuk persediaan slide kamu. Guna cara. Okay. Contoh konten yang pertama is pendahuluan. Dan selesai. Untuk nak masukkan isi dia dekat sini. Macam mana kita nak masukkan isi dia yang dekat sini ni? Macam mana? Double tap. Double tap. So, masukkanlah. Masukkan. Berada. And so on lah. Apa-apa yang kamu nak masukkan. Macam biasa. Bila kita nak menaip ni, semua orang dah mahir dah menaip. Macam kamu menaip WhatsApp tu lah. Type je lah. Untuk space. Untuk apa. Macam biasa. Ini macam biasa. Okay, mungkin ada yang tanya. Macam mana nak buat tulisan tu bold? Maksudnya macam mana nak buat tulisan tu dia tebal? Macam mana nak buat tulisan tu dia sending? Macam mana nak nak buat tulisan tu bergaris? So, tengoklah kat sini. Kat sini ada B bold, I italic, underline, A. Kalau kamu tengok ada huruf A dan bawah dia ada kala merah kan? Itu adalah untuk tukar warna tulisan kamu. Sama juga, okay, first kita nak buat bold. Contoh kita nak tebalkan tulisan berada ni. Dah, kamu klik lama sikit dekat tulisan tu. Klik lama sikit. Alamak, dia dah berdouble. Tak apalah. Okay. Klik dan tekanlah bold. Katalah nak bold. Tekan bold. So, dia akan bold. Contoh, kita nak jadikan dia tulisan italic. Right click. No. Kalau guna mouse, yes, right click. Kalau guna phone, senang je. Tak payah right click. Kamu klik je. Tekan je. Tekan lama sikit kat tulisan tu. Dan italic. So, dia jadi sending tulisan. Okey, kita nak buat tulisan bergaris. Tekan lama sikit dekat tulisan tu. Dan underline.
Contoh, kita nak copy tulisan tu. Klik lama sikit. Okey, tengok. Ada keluar gambar Allah. Ada keluar ni. Cut. Gunting ni cut. Maksudnya kamu cut tulisan tu dan kamu boleh paste dekat mana kamu nak paste. Kamu boleh paste di mana kamu nak paste. Sekejap. Okey, paste. Sekejap Cut. Paste. So dia ada balik tu cut. Kalau copy, contoh kamu nak copy yang bawah ni, copy dan nak tambah dekat bawah perkataan yang sama, paste. Okey, seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey, sekarang kita dah tahu macam mana nak create new slide. Kita juga dah tahu macam mana nak masukkan tulisan dalam slide. Dan kita belajar pula macam mana nak masukkan table. Table tu yang macam mana? Jadual. Mungkin kamu nak masukkan jadual dalam kamu punya slide kan? Okay, kita create new slide. Dan kita double tap. Biasalah kan nak tulis double tap kan? Tadi pengenalan. Mungkin yang ini kita buat huraian 1. Kita nak masukkan table. Nampak tak? Ada gambar petak-petak ni. Ni grid ni. Okay, ini adalah untuk kita nak masukkan jadual. Kita nak buat jadual. Okay, klik dekat situ. Dan dia akan auto masuk. Inilah jadual kamu. Inilah jadual kamu. Okay. Contoh. Kamu nak gerakkan, nak alih dia ke bawah sikit lah. Apalah, jadual saya ni tak nak gerak pula ni. Okay. Macam biasa, nak tulis double tap. Nak tulis double tap. 1, 2, 3, 4. Keluar FHUB. Lepas tu, bila dah ada jadual ni, kamu akan nampak ada ikon. Yang ini. Ada ikon yang ini. Ada ikon yang ini. Ini untuk apa? Okey, kalau nampak yang ini adalah untuk kamu tambah kolom. Maksudnya garis ke bawah, sama ada kamu nak tambah ke kanan atau ke kiri. Contoh, kamu klik sini, kamu tekan ni. So dia akan tambah kolom. Kita ulang balik. Macam mana nak ulang ni puan? Undo. Macam mana kita nak undo? Contoh kita dah buat silap. Tekan dekat anak panah ni. Klik sini. Ada ni kan. Ini adalah untuk kamu nak undo. 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 So, klik. Dia akan undo lah. Dia akan undo. So, insert. Nampak tak? Dia ada delete. Dia ada insert. Insert, kita klik dekat arrow ni. So, kamu nak masukkan kolom atau row. Kolom tu yang vertical, yang menegak. Row adalah horizontal, yang melintang. So, kena pilih lah which one yang kamu nak masukkan. Kalau nak masukkan row, yang melintang lah. So, pilihlah which one yang melintang. Okey, yang kat sini melintang. Insert above and insert below. So, kamu nak masukkan di dekat belah atas atau belah bawah. Kalau kolom menegak ni, left or right. Sama ada kamu nak masukkan kolom sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Lepas tu dekat sini juga ada delete. Kita boleh nampak kat sini. Ada delete kan? Okey, ada delete ni. So, tekan dekat delete. Dia kata apa? Kamu nak delete kolom, nak delete row ataupun nak delete table. Contoh nak delete kolom. Tekan. So, delete lah satu kolom. Okay, undo. Nak delete row. Klik. Delete row. So, delete lah satu row. Okay. Table, kita tengok dekat style. Style option ni, macam mana kita nak highlight.
Maksudnya macam contoh, kita punya table yang ada sekarang ni, dia menggunakan header row. Kita tengok kalau kita tengok kalau kita guna total row, dia akan gelap kat bawah. Maksudnya kalau kamu tengok kat sini ni ada banyak pilihan row atau kolom mana yang kamu nak highlight. Benda tu kamu boleh pilih sendiri. Boleh adjust. Okay, itu untuk style option. Untuk table style, kita klik table style, ada apa? Adalah macam mana table kamu tu appear. Maksudnya dalam color apa? Adakah kalau pilih merah semuanya, kita tengok, kita klik kat merah. So dia akan jadi color tu. Okey, kalau kamu rasa macam tak sesuai lah pula color ni. Klik balik dekat table style, ambil. Okey, mana yang kamu rasa sesuai? Dia ada banyak jugalah pilihannya. Okey, contoh kamu rasa this one yang paling sesuai. So pilihlah. Itu untuk table style. Okey. Seterusnya adalah shading. Shading, kita tengok kalau shading ni macam mana pula. Okey, sekarang shading dia color kuning dekat atas tu kan. So kita tukar jadi color merah. Tengok dia jadi macam mana. Shading ni dia akan berubah mengikut di mana kamu punya cursor tu berada. Cursor ni yang kamu tap tu lah. Okey, contoh saya tap di kolom bawah. Saya tap di kolom bawah, kolom nombor row nombor 2, kolom yang ketiga. Okey. Saya pun klik dekat shading, saya nak ubah dia jadi color saya nak ubah dia jadi color purple. So, dia jadilah color purple. Macam itulah. Okay. So, seterusnya, lepas shading kita tengok teks. Okay. Bila kamu tulis teks, mungkin kamu nak alignment dia sama ada kamu nak dia berada di tengah ataupun dia bermula daripada sebelah kanan ataupun dia bermula daripada sebelah kiri. Itu alignment untuk horizontal. Kalau alignment untuk vertikal, sama ada dia bermula daripada atas table ataupun tengah ataupun bawah. Okey. Contoh. Okey, ni perkataan yang kita dah tulis tadi. Ini perkataan yang kita dah tulis tadi. Okey, ini perkataan saya delete dulu perkataan ni. Okey. Okey, contoh ini perkataan yang kita dah tulis tadi. Kita nak ubah dia. Nak gerakkan dia macam biasalah, gerak. Okey, nak letak dia dekat mana? Sini. Contohlah. Okey, contoh kita nak tukar color dia jadi color merah. So, tukarlah warna tulisan color merah. Alignment tadi, mana alignment? Okay. Untuk alignment, ni. Contoh, kita nak letak dia dekat sini. Okay. Ini alignment. Kalau kita nak kat tengah, okey, alignment. Kita klik dekat teks tu kan. Ni bahagian teks. Sini ni. Ni bahagian teks. Klik. Dia akan berada di tengah dan bermula di dalam kotak tu. Dia berduduk tengah-tengah. Bukan di atas, bukan ke bawah. Itu untuk ubah dia. Okey. Habis untuk table. Habis untuk table. Seterusnya, macam mana kita nak masukkan gambar. Kita dah belajar macam mana nak masukkan teks. Kita juga dah tahu macam mana nak create new slide. Kita juga dah tahu macam mana nak masukkan color. Lepas tu kita juga tahu macam mana kita nak masukkan table. Nak edit table. So, kita tengok. Okey, dekat sini ada macam-macam features tau. Ada macam-macam features. Okey, kita balik ke home. Home.
Mana slide kita tadi? Ini slide 1, slide 2, slide 3. Okey. Kita nak create new slide. Macam mana nak create new slide ni? Alamak, macam mana ni? Ini kalau undo. Undo ni kamu kena tengok dia punya features dekat sini. Seterusnya kita nak masukkan gambar. Klik dekat sini. Segala menu dia dekat sini. Insert. Dekat sini kamu akan nampak pictures. So, pilihlah pictures mana yang kamu nak masukkan. Contoh gambar tu kamu baru nak ambil. Klik kamera. Mungkin kamu boleh ambil terus. Okey. So, inilah gambar yang kamu nak masukkan. Confirm. So, pilihlah. Kalau kamu nak crop siap-siap gambar tu. Kalau kamu nak rotate siap-siap gambar tersebut. Done. So, gambar tu akan masuk dalam kamu punya slide. So, macam mana kita nak resize gambar? Klik pada gambar dan dia akan keluar beberapa point-point ni kan. Just gerakkan sajalah. Lepas tu pusing kat mana kamu nak. Kalau kamu nak pusing dia ke atas ke bawah, ni untuk pusing dia lah. Kalau kamu nak dia just bergerak ke kiri atau ke kanan, klik pada gambar tu, gerakkan. Itu untuk insert picture. Untuk insert, klik juga dekat insert, dia ada insert video. Okey, video sama ada video yang memang ada dalam kamu punya handphone yang kamu dah sedia rakam. Okey, contoh kamu ada video ataupun kamu baru nak ambil video tu, baru nak record. Then record je lah. Record dan kamu boleh masukkan dalam slide ni. Sebagai contoh, mungkin kamu nak menyediakan slide yang slide presentation, recording slide presentation. Satu kelemahan kalau kita buat slide guna mobile, kita tak boleh buat recording macam kita buat dalam laptop tu. Maksudnya kamu boleh record, appearkan diri kamu untuk buat penerangan tentang slide. Jadi, saya cadangkan kamu record dulu, kamu buat penerangan, record diri kamu, buat penerangan, dan masukkan sahaja kamu punya recording tu ke dalam slide ni. Maksudnya penerangan kamu tu berdasarkan slide yang kamu dah buat lah. Kamu record penerangan kamu rakam diri sendirilah. Slide dah buat, ni saya dah ajarkan cara buat slide. Slide dah buat, lepas tu kamu record diri sendiri, bagi penerangan tentang slide yang kamu buat. Lepas tu, masukkan aja rakaman yang kamu buat tu ke dalam slide ni. Maksudnya bila kamu hantar slide kamu, pensyarah kamu boleh tengok slide tu bersama-sama mendengar penerangan daripada kamu. Maksudnya kamu record siap-siap lah. Macam mana kamu tengok rakaman saya hari ni. Maksudnya saya menerangkan tentang slide yang saya buat tapi dalam bentuk rakaman. Okey, jelas? Jelas kan? Okey. Dalam insert ni juga dia ada transition. Transition ni macam mana? Transition ni macam mana kamu nak dia appear. Sama ada slide kamu tu dia, okey, kita start daripada pertama. Okey, contoh slide pertama kita nak dia bergerak ke atas. So push. Kita klik push, kita pilih push. Tengok transition effect. Saya tunjuk balik. Sekejap lagi ada yang kat mana tadi? Weh, tadi kat mana? Tengok balik. Good. Transition. Klik kat sini. Apa-apa pun di sini menu dia. Klik transition. Dan akan keluar transition effect. Klik dekat arrow tepi ni. Pilihlah. Ada banyak ni. Mungkin kamu nak pilih yang mana? Ada macam-macam ni kan? Contoh saya ambil push. Maksudnya slide ni akan ke atas. Anak panah tu kata ke atas kan? So kita ambil. Okey. Slide yang pertama dia akan ke atas.
So, pergerakan dia macam mana? Nak daripada bawah ke atas ataupun dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ataupun dari atas ke bawah. So, saya nak pilih dari atas ke bawah. Okey. Itu transition untuk slide yang pertama. Kita tengok pula untuk slide kedua kita nak transition macam mana. Okey, untuk slide yang kedua saya nak buat transition dia dia jadi rock airplane. Ni ada airplane ni. Dia jadi airplane. Saya pun pilihlah airplane. Okay, transition effect option. Dia nak terbang ke kanan atau ke kiri? Ke kanan lah. Okay. Ini kalau kita, kalau yang dalam pembuatan slide, saya mencelah sekejap. Dalam membuat slide, apa yang penting, kamu siapkan dulu apa isi-isinya. Isi-isinya dan kamu masukkan dulu gambar-gambar yang perlu dan barulah kita design untuk dia punya effect, dia punya transition. Okey? Masukkan yang penting dulu, buat yang penting dulu. So, settle. Settle untuk transition. Dan seterusnya, animation. Macam mana kita nak masukkan animation? Animation ni selalunya dia bila kita ada melibatkan features yang ada dalam slide. Ni saya terangkan. Transition adalah macam mana pergerakan slide ke slide. Maksudnya tadi kita klik transition, macam mana daripada slide 1 nak pergi ke slide kedua. Macam mana slide pertama tu nak keluar dan lepas tu dia nak pergi ke slide kedua. Itu adalah transition. Kalau animation, dia adalah melibatkan objek-objek yang ada dalam slide tersebut. Okay, itu beza animation dengan transition. So, macam ni contoh. Contoh, saya mula dengan slide yang kedua. Pendahuluan. So, klik kat pendahuluan. Kalau kamu tak klik, animation ni dia akan disable. Nampak tak? Dia akan disable. So, animation dia hanya able, dia hanya enable, maksudnya dia hanya boleh diguna pakai untuk objek. Kamu klik dulu. Objek mana kamu nak letakkan animation? So, objek pendahuluan. So, klik dekat pendahuluan. So, kamu akan nampak animation ni akan enable. Maksudnya boleh digunakan lah. Okay, pendahuluan. Kita tengok entrance effect. Effect masuk. So, tengok. Kamu nak macam mana? Dia nak masuk macam mana? Perkataan pendahuluan tu. Okay, kita ambil. Appear. Oh, cepat sangat. Tak sesuai. Mungkin kamu rasa, tak sesuai. Appear. Fly in. So, kita tengok kalau fly in. Lepas tu, ini adalah effect options property. Dia nak fly in dari mana? Dari bawah ke atas, dari tepi penjuru bawah kiri ke atas, ataupun dari kiri ke kanan. Macam-macam ni. Kamu boleh tengok. Macam-macam. So, saya nak make yang ni. Okay, kita dah tekan. Ni nanti kamu pilihlah satu-satu. So, kita nak tengok dia punya slideshow. Slideshow dia from beginning. Okay, so tengok. Ini slide yang kamu dah sediakan. Kenegaraan disediakan oleh bla 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 bla. Okay, slide yang kedua. Tu dia dah jadi roket. Patah balik. Okay, slide yang kedua. So, slide pendahuluan. Pendahuluan tadi dia fly in, masuk. Okay, slide yang ketiga. Dia pergi dekat huraian dan habis. Okay. Bila kita dah masukkan transition untuk slide, kita akan nampak ada star-star ni. Star. Star ni ada menunjukkan itu adalah transition
untuk slide yang kamu dah buat. Okey, kita buat slide baru. Tadi kita dah tahu macam mana nak masukkan gambar, dah tahu macam mana nak masukkan video, dan macam mana kita nak masukkan music. Macam mana kita nak masukkan sound. Okey. Okey, macam ni. Bila keluar macam ni, klik dekat ni. Nak panah oranye ni, naik. Dia adalah home, pergi dekat home ni. Insert. Sound. Audio. Mungkin kamu nak masukkan suara kamu je. Kamu nak masukkan suara je. Tak nak masukkan, ataupun kamu nak masukkan lagu. Macam biasa jugalah. Record audio, kamu kena record suara kamu. Ataupun kamu ada audio daripada device kamu. So, insert je saja. Insert saja. Insert. Carilah kat mana kamu simpan audio yang kamu nak masukkan tu. Okey. Seterusnya, apa lagi yang kita nak masukkan? Okey, contoh kita nak buat numbering. Nak buat nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa kan? Okey. Kita nak buat numbering. Okey, mana numbering tadi? Insert. Okey, insert. Lepas tu kita dah tahu nak masukkan audio. Lepas tu kita saya terlupa. Sebelum saya terlupa. Kita nak masukkan smart art. Smart art ni adalah macam mana kita nak buat contoh macam carta organisasi. Contoh kita nak buat carta organisasi pun kita boleh buat melalui mobile. Klik kat smart art ni, carta organisasi ke, kita nak masukkan graf ke, nak masukkan, kadang-kadang kan kita nak buat dia dalam bentuk diagram. So boleh pilih lah. Okey, contoh kita nak masukkan carta organisasi, hierarki. So pilihlah design mana yang kamu nak. Klik. So keluar, kamu just double tap. Mungkin nama orang lah kot. Siapa pengerusi? Ali. Siapa setiausaha? Siti. Double tap. Nak tulis double tap. Lepas Siti, siapa AJK? Abu. Siapa lagi AJK dia? Ismail. Macam itulah. Itu untuk smart art. Smart art. So, kita review, kita slideshow. Slideshow ni bila kita nak check. Kita nak tengok kita punya slide. So, kita tengok lagi. Okay. So, kenegaraan. Kamu kena slide tau. Slide. Macam kalau kata guna laptop, kita just klik dekat mouse. Dia akan pergi ke slide seterusnya. Tapi bila menggunakan mobile, kamu kena slide. Baru dia akan pergi ke slide seterusnya. Kamu kena swipe. Baru dia pergi ke slide seterusnya. Baru dia akan pergi ke slide seterusnya. Kalau kamu just klik, tak ada apa-apa yang akan berlaku. Okey, habis. Okey, jadi sampai sini saja penerangan untuk kita punya macam mana cara nak menggunakan Microsoft PowerPoint menggunakan melalui smartphone. Jadi, kamu kena selalu explore apa lagi yang ada dalam Microsoft PowerPoint tu. Sebab bila kita menggunakan apa-apa apps dalam phone ni,
kita kena selalu guna, lama-lama kita akan mahir. Dia macam kamu main game jugalah. Tak ada orang pun ajar kamu cara nak main game. Kalau kamu tanya kat kawan pun, kawan-kawan hanya tunjuk, okey, ini cara nak tukar peluru, ni tukar senjata, ini nak dapat mata point ke apa kan. Kawan cuma tunjuk itu saja. Lepas tu kamu yang explore, betul? Jadi macam tu jugalah sekiranya kita nak belajar. Saya tunjuk yang asas. Untuk selebihnya, kamu boleh explore sendiri. Jadi, sampai sini saja recording untuk pembelajaran kamu hari ini. Ada apa-apa masalah, insyaAllah boleh tanya. So, semoga bermanfaat rakaman ini untuk kamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.